Baik, semalam mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju dan komited melaksanakan transformasi parlimen serta pentadbiran kerajaan untuk mengembalikan kestabilan politik demi menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan memberikan 7 tawaran bagi melaksanakan transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan untuk mengembalikan kestabilan politik. Dan antara 3 yang utama kalau boleh saya sebut di sini adalah tawaran itu adalah antaranya rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan, pelaksanaan undi 18 dalam tempoh terdekat dan juga pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Dan sebenarnya hari ini institusi parlimen bakal menginjak usia 62 tahun. Dan bagaimana tawaran yang dikemukakan ini akan membuka jalan lebih luas untuk reformasi parlimen. Dan bersedia menerusi Google Meet adalah Mujibu Abdul Rais, pensyarah pengajian sains pentadbiran dan juga pengajian polisi UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Mujibu. Waalaikumsalam, Malina. Selamat pagi. Okey, baik, kita teruskan. Mungkin reaksi pertama yang boleh dikongsikan oleh Mujibu dengan perkembangan ataupun 7 tawaran ke arah transformasi politik ini. Ya, saya berpendapat tawaran yang diberikan itu sudah tentulah satu yang positif. Apatah lagi setelah kita barangkali akan menyambut 62 tahun Parlimen Malaysia. Ya. Jadi saya berpendapat penawaran itu mungkin akan membuka jalan kepada pelbagai lagi reformasi politik yang sepatutnya diharapkan. Cuma saya melihat penawaran itu barangkali perlu diluaskan lagi dalam konteks keterlibatan pembangkang yang lebih meluas, sebab saya mau melihat satu parlimen yang tidak lagi dilihat sebagai satu gelanggang yang dijadikan tempat untuk berpolitik, tetapi parlimen harus menjadi satu medan di mana topik-topik dan juga perbahasan itu ada yang substantif, dilihat berisi dan dia mampu melahirkan satu percambahan idea dan juga persaingan pendapat yang baik dan menghasilkan dasar-dasar awam yang bermutu kepada semua pihak. Jadi ini yang saya harapkanlah. Cuma dalam konteks penawaran itu saya rasa ia sepatutnya dilakukan lebih awal. Tetapi walau bagaimanapun kita masih lagi positif bahawa ini akan disambut baik oleh semua pihak dalam parlimen, terutamanya selepas apa yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin pembangkang daripada Pakatan Harapan yang mahu melihat pentadbiran kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ini committed dengan apa yang dikatakan sebagai reformasi institusi sebagai balasan kepada sokongan dan juga membiarkan kerajaan ini tidak diganggu bagi meneruskan mandat yang ada sehinggalah pilihan raya ke-15 kelak. Baik, selepas tawaran dikemukakan, hanya ada 2 yang perlu kita pertimbangkan. Sekiranya tawaran diterima, apakah senarionya? Dan ataupun jika tawaran ditolak, bagaimana pula kita nak membaca hala tuju politik selepas ini? 2 hanya senario ini kita tengok. Ya, saya rasa kalau kita mengambil daripada apa yang berlaku selepas penubuhan kerajaan apabila pertemuan di antara pemimpin-pemimpin kanan Pakatan Harapan dan juga Perdana Menteri pada ketika itu yang memberikan komitmen bahawa sekiranya kerajaan memberikan satu komitmen terhadap 3 perkara yang digariskan oleh pemimpin Pakatan Harapan ketika itu, dasar-dasar yang pro rakyat, reformasi institusi dan parlimen serta keberkesanan dan juga kebersamaan kerajaan dalam melawan COVID dan membaiki ekonomi, maka ini akan dibalas oleh pemimpin dari Pakatan Harapan untuk membiarkan kerajaan tidak diganggu dan memberikan bantuan yang sewajarnya, terutamanya dalam perjanjian keyakinan dan perbekalan dasar-dasar kerajaan di parlimen. Maka saya melihat kalau di peringkat awal 7 transformasi yang dijanjikan oleh kerajaan ini barangkali mampu untuk memberikan pulangan yang diharapkan daripada pihak pembangkang, kerana apa yang ditawarkan daripada transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan itu adalah apa juga yang dihasratkan oleh pembangkang pada ketika ini, terutamanya dalam konteks rang undang-undang anti lompat parti,
pindaan perlembagaan persekutuan bagi menghadkan jawatan Perdana Menteri, dan yang paling penting adalah keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa, terutamanya yang melibatkan dasar dan juga jawatan kuasa jawatan penting, di mana barangkali akan ada keseimbangan kedudukan ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang dalam jawatan kuasa itu. Jadi saya nampak untuk permulaan barangkali ini boleh memberikan satu, kita kata, gencatan politik kepada kedua-dua pihak, ya, dan seterusnya membuka ruang kepada kerajaan untuk lebih fokus dan juga menumpukan sepenuh tenaga dan perhatian dan juga masa bagi membolehkan pandemik COVID-19 ini segera dihapuskan, dan semua pihak barangkali boleh bersedia untuk pilihan raya K15 dengan cara masing-masing. Baik, kita lihat apabila ada tawaran diberikan oleh Perdana Menteri ini, kerajaan menunjukkan ada jiwa yang besar untuk sedia memberikan ruang kepada pembangkang. Tetapi kita perlu akui bahawa pihak pembangkang juga perlu ada jiwa yang besar dan political will yang tinggi untuk letakkan perbezaan sebelum ini ke tepi dan utamakan kepentingan rakyat dan juga kepentingan negara. Pandangan Mujibu sendiri. Ya, saya rasa ini sudah lama ditunjukkan oleh pembangkang. Cuma kita melihat dari sudut polemik politik itu barangkali dilihat lebih tinggi kerana apa yang berlaku sentiasa dilihat dari sudut pembangkang sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi kalau kita melihat dan menumpukan fokus kita kepada perbahasan cadangan yang diberikan oleh pembangkang di dalam parlimen itu, saya rasa lebih banyak menekan kepada isu-isu yang berkaitan dengan negara. Cuma itulah barangkali untuk mengikis persepsi itu. Cuma kalau kita boleh mengambil daripada apa yang berlaku tu, saya rasa pembangkang sudah menunjukkan jiwa besar, ya, bagaimana komitmen dan sebagainya. Cuma kerajaan juga perlu barangkali mengubah corak orientasi mereka dalam melayan pembangkang. Pembangkang tidak lagi boleh dilihat sebagai musuh abadi, tetapi harus dilayan sebagai rakan yang profesional, ya. Mereka ini harus dilayan sebagai saingan yang berkualiti, yang dilihat sebagai viable opposition, yang barangkali boleh memberikan kerajaan input-input yang tidak barangkali dilihat ataupun terlepas pandang oleh kerajaan, di mana sinergi kedua itu, kerana inilah fungsi mereka sebagai legislative member. Mereka ini adalah pembuat dasar. Jadi di dalam dewan itu, baik kerajaan maupun pembangkang, mereka adalah sama-sama pembuat dasar. Jadi ini barangkali stigma dan persepsi yang harus dibetulkan, dan juga rakyat di luar sana harus melihat bahawa pembangkang ini bukanlah sesuatu yang ditermakan sebagai negatif, yang hanya membangkang saja, tetapi dia perlu disertakan. Jadi bagaimana perkara ini barangkali boleh dibesarkan dengan permulaan daripada 7 tawaran transformasi ini yang barangkali mungkin kita boleh lihat selepasnya. Okey, baik. Kita mahu melihat suasana politik yang lebih harmoni dan ke depan selepas ini, ya. Mujibu, terima kasih atas komen yang diberikan.